تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. أما بعد، berbahagia dan memiliki untuk menampilkan inspirasi yang memiliki serta memberikan dan serta diri tertentu yang kita sedih dan dihormati bersama bukan kita tak pada pagi ini insyaAllah yaitu berhubung Ustaz Habib itu Bapak Ustaz. Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, jazakallah khair. Amin ya Rabb. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Peringatan pada semua peringatan pada semua peserta oleh pada pagi ini Allah diberikan ibu kita peringatan untuk mendapatkan buku peringatan iaitu sifat 10 insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyebut vaksin yang membutuhkan pagi ini insyaAllah kita orang dulu serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية ومشايخهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazilan al-fadil Ustaz Pengerusi Majlis yang saya kasihi, yang saya ta'zim, Al-Fadil Ustaz Nawawi Endut, pengarah kampus Ilim Jelebu, tuan-tuan pengarah di keseluruhan kampus, semua ketua-ketua jabatan, semua staf yang diamanahkan di Institut Latihan Islam seluruh kampus di seluruh Malaysia. Demikian pengarah dan ketua-ketua jabatan, juga staf JAKIM dan semua agensi yang terlibat dalam daurah online sifat 20 kita ini. Alhamdulillah, kita telah pun memasuki siri yang ke-10 dalam perbahatan sifat 20 ini, dan insya-Allah ada tinggal 2 siri lagi untuk bulan November dan bulan Disember. Untuk bulan, ya, satu siri lagi. Baik, insya-Allah. Baik, kita akan ada satu siri lagi, mohon maaf. Dan nanti kita akan bicarakan tentang beriman kepada Rasul untuk kita lengkapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu Ustaz. Kemudian nanti sedikit saya akan sentuh tentang ta'alluq. Mudah-mudahan sempat insya-Allah bulan hadapan biiznillah. Baik, insya-Allah hari ini kita akan masuk tentang sifat harus bagi Allah. Naam. Saya tengok slide dahulu. Baik. Untuk pengetahuan semua, saya agak laju sedikit hari ini sebab ada beberapa tajuk yang saya akan bentangkan dalam pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu tentang sifat 20 itu. Kenapa? Sebab ada 20 sifat. Dan ini kita tahu dan beriman secara tafsil ataupun tafsili. Adapun secara ijmal ataupun ijmali, kita wajib tahu dan beriman bahawa Allah memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan Maha Suci Allah daripada memiliki mana-mana sifat kekurangan yang tak terkira banyaknya. Itu kita tahu dan beriman secara ijmal atau ijmali, secara ringkas. Tetapi wajib kita tahu satu, dan wajib kita beriman secara tafsil, secara tafsili terperinci 20 sifat zat ini. Dia ada sifat af'al, kita tak bicarakan. Tapi sifat zat ada 20 sifat. Itu wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Sifat wujud itulah nafsiyah, qidam sampai wahdaniyah, salbiyah, qudrah sampai kalam, ma'ani, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, itu makna wiyah. Dan sifat yang benar-benar wujudi lagi mawujud yang ada pada Allah, lau kushifa annal hijab la ra'ainaha, kalau Allah buka hijab dapat kita tengok sifat-sifat ini. Itulah sifat yang dipanggil sifat ma'ani ini. Baik, untuk orang yang baru nak mengaji dan mungkin payah nak hafal, ingat saja nombor ini. 1577. Apa dia? 1 itu sifat nafsiyah. 5 salbiyah. Ma'ani 7 dan ma'nawiyah itu 7. Kita pelajari hari ini ada 3 tajuk besar, antaranya sifat harus bagi Allah. Harus di sini, harus bahasa Melayu Malaysia. Sebab saya ada kawan, Dr. Aiman Al-Akiti, beliau banyak juga mengaji dekat Indonesia. Beliau pernah sebut yang harus ini difahami lain daripada apa yang kita faham. Orang Indonesia memahami harus itu wajib. Jadi saya sebutkan dahulu, untuk harus yang kita bicarakan ini harus bahasa Melayu Malaysia, bukan harus bahasa Melayu saudara kita Indonesia. Jadi kalau mereka harus tu mesti wajib. Kalau kita haruslah. Jadi harus ini boleh, harus itu pun boleh juga. Itu maksudnya. Baik, apa maksud sifat harus bagi Allah? Kita tahu Allah punyai sifat wajib 20. Sifat mustahil yang tak mungkin ada pada Allah 20. Satu yang harus. Yang itu kita nak bicarakan hari ini. Walaupun sifat harus tu satu, tetapi contohnya banyak. Itu menjadikan jumlahnya 41 sifat. Kemudian kita bicarakan tentang para rasul, sifat wajib bagi mereka yang secara tafsil ataupun tafsili 4, yang mustahil 4, kemudian yang harus 1, menjadikan jumlahnya 9, keseluruhannya 50
Aqaidul iman. Baik, kita fokuskan pada sifat harus itu. Sifat harus bagi Allah, apa dia? Fi'lu kulli mumkinin. Allah melakukan sesuatu perkara terhadap makhluk atau Allah tidak lakukan, Allah tinggalkan, Allah tidak lakukan. Nak tunjukkan apa? Bahasa paling ringan, terpulang. Maksudnya, terpulang pada Allah. Allah nak lakukan, itu hak Allah. Allah tak nak lakukan, itu hak Allah. Ini untuk menolak fahaman Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mengatakan, mereka itu percaya dengan konsep as-salah wal aslah, iaitu yang baik dan yang lebih baik. Bagi mereka, Allah wajib dari segi akal. Dari segi akal, mesti Allah turunkan, datangkan para Nabi dan Rasul. Kenapa? Sebab mestilah untuk menunjuki kaum, umat ke jalan kebaikan. Itu mesti. Bagi kita tidak. Nah, kalau Allah tidak turunkan para Nabi dan Rasul pun, kalau Allah berkehendak untuk umat itu mendapat pedoman, tidak perlu melalui Nabi dan Rasul. Ini Allah ada hikmah yang tersendiri menghantar para Nabi dan Rasul. Jadi, begitulah untuk menolak fahaman Mu'tazilah tadi itu. Allah nak mengutuskan para Nabi dan Rasul kepada umat atau Allah tidak mengutuskan. Itu leluasanya Allah. Terpulang kepada Allah. Itu maksudnya harus. Tapi dalam harus ini menjadi wajib. Gitu. Walaupun yang kita bicarakan ini harus bagi Allah. Tetapi ini adalah sifat wajib bagi Allah juga. Kenapa? Wajib kita tahu Allah harus je. Gitu. Wajib kita tahu Allah harus sahaja. Nak mengutuskan para Rasul, tidak nak mengutuskan. Jangan sampai kita fikir bahawa wajib Allah turunkan Nabi dan Rasul. Atau mustahil Allah tidak bagi Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, kalau ada miliki kitab yang Alhamdulillah Al-Faqir ada susun, namanya kitab Ilmu Tauhid. Yang warna hijau tu. Bukan yang warna biru tu ya. Yang warna biru tu sifat 20, suatu pengenalan asas. Ini yang terbaru tu. Tidaklah baru juga, tapi antara yang baru. Buku tu namanya Ilmu Tauhid Ilahiyat. Sama'iyat dengan ilahiyat, nubuwat dengan sama'iyat. Dalam tu kita cerita panjang tentang sifat harus Allah ini. Contoh lain, Allah harus sahaja memberi pahala kepada orang yang beramal atau Allah tidak memberi pahala kepada mereka. Mungkin mereka beramal tetapi tidak ikhlas. Harus sahaja Allah memasukkan orang yang beramal ke dalam syurga atau Allah tidak masukkan ke dalamnya sebab mereka beramal tidak ikhlas pada Allah, contoh. Harus Allah menjadikan seseorang kaya atau Allah tidak jadikan dia kaya, malah sebaliknya Allah jadikan dia miskin. Gitu. Contoh lain, ketika kita ada baby, maka harus saja Allah adakan baby itu. Tapi berapa ramai juga orang yang berusaha nak dapatkan zuriat tak dapat juga. Itu pulang pada Allah. Dan ketika ada baby, harus saja Allah jadikan ia lelaki ataupun dia perempuan. Begitu. Jadi poinnya tadi adalah terpulang pada Allah kerana Allah ada iradah tersendiri. Ada apa dia? Allah ada iradah, pilihan, ketentuan tersendiri. Dan Allah ketika nak menentukan itu ada suluhi. Suluhi qadim kita panggil. Suluhi, Allah nak tentukan ini, Allah tak nak tentukan itu, boleh. Itu namanya suluhi. Ketika Allah sudah menentukan, itu namanya tanjizi. Ketika qadim, maka disebut Allah tentukan sesuatu itu, Allah boleh menentukan A, menentukan B ketika qadim, itu namanya dengan sifat iradah, ta'alluq, suluhi, qadim. Ketika Allah sudah menentukan ketika qadim, itu dipanggil Allah menentukannya dengan sifat iradah dalam ta'alluq tanjizi, bukan suluhi lah. Kalau suluhi dia boleh memilih. Ada 2 pilihan ataupun 3 pilihan, 4 pilihan. Tapi ini bukan suluhi, tapi tanjizi. Tanjizi qadim untuk iradah. Nanti akan diperlakukan, akan dilaksanakan, akan dibuat, dijadikan, diciptakan oleh sifat qudrahnya. Ketika sifat qudrahnya itu melakukannya, mengadakannya, menjadikannya, itu dipanggil, itu dijadikan, diadakan, dilakukan oleh sifat qudrah dalam ta'alluq tanjizi, hadis. Tidak qadim lah. Sebab bila Allah lakukan itu untuk makhluk, sebab makhluk ada ketika hadis, ketika imkan, ketika ma la yazal, maka dipanggil Allah lakukannya, jadikannya, ciptakannya, adakannya.
dengan sifat qudrah dalam ta'alluq tanjizi. Hadis bukan tanjizi qadim. Baik. Jadi kesimpulannya, kesimpulan untuk tajuk sifat harus bagi Allah itu, Allah tidak ada yang pressure. Terpulang kepada Allah. Maka akal kita akan menerima harus, bukan wajib. Karena Allah tidak ada yang mewajibkan Allah. Karena Allah punya sifat iradah, dan iradah Allah itu boleh menentukan A ataupun B ataupun C ataupun D, terpulang kepada Allah. Kerana kita sudah belajar Allah punya sifat iradah, maka terpulang kepada Allah untuk menentukan itu. Nah, apa yang ditentukan oleh Allah tu nanti akan dilaksanakan oleh sifat qudrah. Maka bila kita cerita bab harus ini, sifat harus bagi Allah, jangan tinggal dengan dua sifat yang sudah kita bicarakan. Apa dia? Sifat iradah dan sifat qudrah. Dari segi tertib tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Sebab sifat itu semuanya qadim bagi Allah, ya. Tetapi kenapa kita kata kita bicarakan iradah dahulu baru qudrah? Itu namanya secara ta'akuli, secara ta'akul, secara logiknya Allah tentukan dulu baru laksanakan. Tidak mungkin Allah laksanakan baru tentukan. Itu secaranya tertib ta'akuli. Adapun secara wiqa'i, wuqu'i, haqiqi, sifat Allah itu tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Kerana semua sifat itu adalah qadim. Bila qadim tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Kita bicarakan tentang ta'alluq ni, ya. Saya dah masuk sedikit buat ta'alluq ni. Di ta'alluq itu dulu pada iradah, baru pada qudrah. Itu secara ta'akuli. Allah tentukan dulu, baru Allah laksanakan. Jadi, apa sahaja itu terpulang kepada Allah. Karena itu kesimpulan untuk sifat harus adalah Allah lakukan itu bukan wajib. Allah lakukan itu pada makhluk bukan mustahil. Tetapi harus sahaja. Bahasanya terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mari kita lihat satu tajuk besar. Yang namanya uluhiyah. Makna ketuhanan. Apa beza dengan ilahiyah ataupun ilahiyat? Ilahiyah atau ilahiyat iaitu perkara-perkara yang ada kaitan dengan Allah. Bila kita sebut ilahiyah atau ilahiyat, perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah, itulah yang kita bicarakan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil atas Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Guru kita selalu pesan, Baba sepanjang, Baba Liskam, Syekh Ahmad Rudawuddin, Penang, selalu tekankan. Bila kita sebut mustahil, elakkan guna bagi atau kepada. Gunakan atas. Kalau wajib, bagi Allah. Ataupun wajib kepada Allah. Ya, boleh. Harus bagi Allah atau harus kepada Allah. Tapi kalau mustahil, elakkan guna. Gunakan apa? Atas Allah. Bukan bagi ataupun kepada. Nak guna pun boleh. Tapi secara tahqiq, biar kita guna atas. Sebab dalam bahasa Arab sekalipun digunakan al-mustahilu ala. Kalau al-wajibu li. Jadi al-mustahil ala. Baik. Kalau ilahiyah, perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah, dengan Tuhan. Itulah dia sifat-sifat. Sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil atasnya, dan sifat yang harus baginya. Tapi uluhiyah, bicarakan juga bab itu, tetapi kita bicarakan makna ketuhanan. Maksud, siapakah Tuhan sebenar? Walaupun nanti 20 sifat tu masuk juga di bawah uluhiyah ni. Tetapi yang ini subjek maksudnya dalam lagi. Kecil lagi tu. Kalau ada masail tu ada furu' masail begitu. Yang umumnya tadi ilahiyah. Dalam sedikit lagi itu namanya uluhiyah. Supaya nak dapatkan mudah, ilahiyah perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah. Apa dia? Sifat. Supaya kita nak kenal Allah dengan sifat. Sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil atas Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Kalau uluhiyah, ia lebih menekankan siapa Tuhan yang sebenar. Itu maksud makna ketuhanan. Nak dikatakan Tuhan yang sebenar, itu ada dua ciri besar. Ciri besar itu adalah, kita bicarakan la ilaha
illallah. Tiada Tuhan yang sebenar yang disembah. Illallah, melainkan Allah. Siapa tu Tuhan yang sebenar tu? Sebab dalam i'tiqad kita sebut kalimah tauhid ini, hanya Allah Tuhan sebenar. Hanya Allah ilah yang sebenar. Itu kalau kita ratib, la ilaha illallah, kita pun bawa pengertian satu-satu. La, tiada. Ilaha, Tuhan. Illa, melainkan. Allah, Allah. Itu erti. Itu erti. Sebab kita terjemah satu-satu. Tapi apa 4 im dia tu? Maksud, makna, mafhum, murad, kalimah ini, Allah sahaja Tuhan sebenar. Tak pun, Tuhan sebenar, hanya Allah. Itu. Jadi, dia berbeza sedikit ya, apa dia ta'rif, pengertian dengan maksud, makna, mafhum, murad. Sebab itu bila kita ratib, jangan dibawa erti. Itu pesan guru kita. Kalau kita ratib, kita nafi dengan isbat. La ilaha kanan. Illallah kiri. Isbat. Sebab sesuatu itu bermakna apabila nafi dulu baru isbat. Contoh. La ahada fil ghurfah. Tidak ada seorang pun dalam bilik illa Muhammad. Kecuali Ali ataupun Muhammad. Oh, tidak ada orang dalam bilik itu melainkan Ahmad. Oh, kita faham. Dalam bilik itu memang tak ada orang pun kecuali Ahmad. Jadi sebab itu kita nafikan dulu baru isbat. Baru ada makna. Kalau kita isbat kemudian nafi, itu tidak memberi makna. Contoh, tidak ada seorang, contoh kita kata, ada Ahmad dalam bilik itu. Kemudian kita katakan, tidak ada orang pun dalam bilik itu. Tidak memberi apa-apa makna. Malah pernyataan itu pernyataan yang kontradik. Kalau kita kata, tidak ada seorang pun dalam bilik itu, melainkan Ahmad, segera kita faham memang tak ada siapa dalam bilik itu, Ahmad seorang saja. Daripada kita kata, ada Ahmad dalam bilik itu, tak ada siapa dalam bilik itu, tak ada memberi apa-apa maksud, malah kontradik. Sama juga. La ilaha nafi, baru illallah isbat. La nafi, ilaha manfi, illa isbat, Allahu muthbit. Jadi, artinya, la tiada ilaha Tuhan, illa melainkan Allah, Allah. Seperti mana kalimah 4, terjemahnya, artinya juga 4. Tapi maksud, makna, murad dengan mafhum, mungkin pendek, mungkin panjang. Itu. Sebab tu kata guru kita antaranya Syekh Ahmad Ridauddin, kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan dibawa erti, jangan dibawa terjemahan, tapi dibawa 4M tadi tu. Hanya Allah Tuhan sebenar. Allah mulut sebut la ilaha illallah, tapi kalau dalam hati tu Allah je Tuhan, Allah je Tuhan. Apa guna bahasa pun tak apa. Kalau bahasa Melayu kita, Allah saja Tuhan. Bahasa orang putih mungkin Allah is only God. Apa-apa sahaja. Tapi ketika berzikir, jangan dibawa erti tapi dibawa makna. Itulah yang disebut oleh Al-Imam As-Sanusi dalam kitab beliau Matan Ummul Barahin ataupun Matan As-Sanusi. Beliau sebut, moga-moga di akhir kitab beliau, moga-moga kita dapat mengucap kalimah ini di akhir hidup dengan tahu maknanya, bukan artinya. Dengan tahu maknanya, pengertiannya. Bukan artinya. Kalau berarti satu-satu, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau makna, Allah je Tuhan sebenar. Bila Allah saja Tuhan sebenar, maka kita akan fahami Tuhan sebenar itu ada makna ketuhanannya itu. Untuk jadi Tuhan sebenar, dalam uluhiyah, tadi sekali lagi saya ingatkan, supaya kita jangan keliru ya. Bila ilahiyah, sesuatu yang ada kaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Apa? Kita nak kenal Allah tu dengan sifat. Sudah kita sebut tadi. Tapi kalau uluhiyah, lebih spesifik. Apa dia? Siapa Tuhan sebenar? Tuhan sebenar ada 2 sifat. Ataupun 2 kualiti. Nak sebut pun tak apa. Ada 2 ciri. Satu, istighna. Iaitu Tuhan sebenar, Allah tidak berhajat kepada yang lain. Tak perlu pada yang lain. Sebab Allah ada 11 sifat. Dan Tuhan yang sebenar Allah tu iftiqar. Makhluk yang berhajat kepadanya. Yang ada, kenapa makhluk berhajat pada Allah? Kerana 9 sifat. Orang pun begitu juga. Guru saya bagi permisalan. Seorang doktor pakar. Dia memang pakar.
Tak ada orang pakar daripada dia dan semua orang datang pada dia. Hebat doktor tu. Sama juga orang kaya. Dia kaya, tak ada orang lebih kaya daripada beliau, maka hebat orang itu. Tapi kalau dia kaya, dia tak berhajat orang lain. Tapi orang lain pun tak berhajat padanya sebab orang lain pun kaya. Orang tu belum hebat lagi. Sama juga doktor. Doktor dia tak perlu pada doktor lain sebab dia pakar. Tapi orang lain pun tak perlu pada dia sebab ramai lagi doktor pakar. Itu. Rahsianya Allah tak berhajat pada yang lain. Kita wajib berhajat pada Allah. Itu baru hebat. Macam orang kaya tadi. Dia tak perlu pada orang lain sebab dia kaya. Dan orang lain tu perlu pada dia sebab hanya dia yang kaya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di bawah istighna ada sifat. Kenapa Allah tak perlu pada yang lain? Kerana Allah ada 11 sifat. Kenapa makhluk tak boleh tidak mesti kembali pada Allah? Iftiqar namanya kerana ada 9 sifat. Mari kita lihat. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan sebenar, iaitu Allah Azza wa Jalla, ada 2 ciri, 2 sifat. Itu istighna. Allah tidak berhajat kepada yang lain. Kenapa? Allah tidak perlu. Ni bahasa saya ketika mengajar. Alhamdulillah nampak ilham yang baik-baik. Kita nak bagi faham orang. Itu kita buat rumus-rumus ataupun kaedah-kaedah. Untuk kita senang faham, kalau kita kata Allah tidak berhajat pada yang lain, takut panjang sangat, orang yang baru mengaji ni agak payah nak faham. Kita faham sahaja dengan tidak perlu. Allah tidak perlu pada sesiapa. Istighna pula diperlukan. Allah diperlukan oleh makhluk. Ini bahasa yang ni tak ada dalam kitab ni, sahaja-sahaja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilham yang baiknya nak faham senang gitu je. Kalau istighna tak perlu, Allah tak perlu pada yang lain. Kalau iftiqar diperlukan, yang lain tu perlu pada Allah. Ini sekadar untuk membantu supaya kita faham. Kalau kita kata Allah tidak berhajat pada yang lain, boleh. Makhluk berhajat kepadanya, boleh. Ini apapun kaedah, apapun cara, kalau niat dia untuk memahamkan sesuatu pembelajaran, silakan saja. Kalau saya guna kaedah ini supaya yang faham tu, yang belajar lebih faham. Apa dia istighna tak perlu? Maksud Allah tak perlu pada yang lain. Apa dia iftiqar diperlukan? Allah diperlukan oleh yang lain. Kenapa Allah tak perlu yang lain? Kerana Allah ada 11 sifat. 1. Kategorinya tidak berhajat kepada pencipta kerana Allah sudah wujud. Dan wujud Allah itu wujud yang sedia ada, qidam. Dan wujud Allah itu wujud yang tidak akan musnah, baqa. Oleh kerana Allah ada sifat qidam, Allah ada sifat baqa, makhluk tidak ada. Kerana itu Allah bersalahan dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi poinnya tidak berhajat kepada pencipta. Sebab Allah memang sudah ada, sedia ada pula. Ada Allah tidak binasa, ada Allah tidak seperti makhluk tu Untuk kategori B, Allah tidak berhajat kepada pencipta dan zat. Kerana Allah ada sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak perlu kepada pencipta kerana Allah sudah ada. Allah sudah pencipta. Allah tidak perlu kepada zat kerana Allah sendiri adalah zat. Itu kategori B. Kategori C, Maha suci Allah daripada kekurangan. Allah ada pendengar. Allah mendengar dengan sifat pendengar, sama. Maaf, kalau Allah tidak mendengar, auzubillah, tuli, mesti memerlukan yang lain untuk merawat ataupun mengobat kepekakan tadi itu. Auzubillah, tidak. Allah boleh melihat dengan sifat basar. Kalau Allah buta, perlu yang lain untuk menyembuhkan Allah daripada buta. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah juga kalam. Kalau Allah bisu, tentu berhajat pada Tuhan lain supaya merawat daripada kebisuan itu. Dan 3 sifat ini tidak akan bercerai tanggal daripada Allah. Sebab itu hikmah kaunuhu yang sudah kita bicarakan dahulu. Sifat maknawiyah, hikmahnya itu memahamkan irtibat. Tidak bercerai tanggal sifat ma'ani daripada zat Allah. Kaunuhu sami'an, sentiasa Allah ada sifat sama. Kaunuhu basiran, sentiasa Allah ada sifat basar. Maka kita faham Allah sentiasa melihat. Sebab Allah sentiasa ada sifat tu. Sama juga Allah ada sentiasa sifat sama. Maka Allah sentiasa mendengar. Kaunuhu mutakaliman, Allah sentiasa ada sifat kalam. Maka Allah boleh berbicara dengan sesiapa pun. Itu terjemah insya-Allah paling tepat untuk kaunuhu. Baik, itulah dia 11 sifat.
yang menjadikan Allah tidak berhajat pada yang lain. Bagaimana pula Allah itu diperlukan oleh yang lain kerana Allah ada 9 sifat. Satu, makhluk berhajat kepada Allah supaya dijadikan, ditentukan dan dihilangkan daripada kekurangan kerana Allah ada wahdaniyah. Allah Esa. Allah satu-satunya Tuhan sebenar. Macam orang kaya lah di kampung tu. Satu-satunya orang kaya dekat situ. Maka nak pergi ke mana lagi? Doktor dia satu-satunya yang pakar. Nak pergi ke mana lagi? Memang dia lah. Jadi Allah sahajalah Tuhan yang sebenar. Sebab itu kita mau tak mau mesti kembali pada Allah. Wahdaniyah. Kemudian kalaulah Allah hanya ada tetapi tidak berkuasa, tidak ada qudrah, kita pun tak berhajat padanya. Tak, Allah kita berhajat padanya. Itu nah. Dan Allah mahu untuk tolong kita. Itu iradah. Allah tahu kerana ada ilmu. Maka Allah kita perlukan. Dan Allah hidup. Kalau Allah mati, maka tidak mungkin kita berhajat padanya. Cuba saya bawa kepada contoh manusiawi supaya kita lebih faham. Kita berhajat pada seseorang. Contoh, tayar kereta kita punctured. Lalu contohnya Kak Ajah, tayar punctured. Tengok-tengok tak ada orang, seorang je ada dekat situ, orang lelaki. Memang tak ada tempat lain lah kita nak minta tolong. Hanya dia sahaja seorang yang lelaki ada di situ, maka kita minta tolong dia. Itu namanya wahdaniyah. Kalau ramai di situ lelaki, tak mungkin kita tak minta tolong dia dah. Mungkin kita minta orang nombor 2, nombor 3, nombor 4 sebab ramai. Tadi hanya Allah Tuhan sebenar, hanya Allah yang dapat kita minta tolong. Satu. Yang kedua, Allah yang sebenar satu tadi tunggal esa, Allah berkuasa. Kita ambil contoh. Hanya seorang lelaki sahaja di kawasan sekolah tadi tu. Contoh, maka cikgu tadi tu minta tolong kepada lelaki tadi tu. Kerana dia seorang. Tapi kalau dia tak kuat, dia pun lemah, mungkin dia sakit, pakai wheelchair, tak larat. Apakah kita akan minta tolong dia? Kita tidak akan minta tolong dia walaupun dia hanya seorang. Sama juga. Sebab dia tidak ada rank, sebab dia tidak ada riang, tidak ada kekuatan. Kerana dia ada kekuatan, qudrah, lepas tu kita minta tolong. Baik. Kalau, kenapa kita minta tolong dia? Sebab dia hanya seorang kat situ dan dia kuat. Tapi, kalau dia tidak ada iradah, dia kuat, tapi dia tidak ada iradah, tak ada kehendak nak tolong ini. Sebab dia nak tolong kereta isteri dia lain, isteri dia yang punctured. Ada cikgu ni nak minta tolong. Masa yang sama, kereta isteri dia punctured, agak-agak nak tolong mana? Jangan tolong yang ini. Isteri lah. Takut nanti kan isteri kita, abang, lain macam. Gitu. Jadi, maaf ya contoh untuk mudah faham. Dia tak ada niat iradah. Iradah tak ada nak tolong dia sebab isteri dia memang punctured juga. Iradah dia menolong isteri dia. Tengok, kalau orang itu seorang dan dia kuat tapi tak ada iradah nak menolong, kita pun tak minta tolong dia. Yang keempat, dia tu seorang, cikgu lelaki tadi, kuat, alhamdulillah, dan suka menolong orang. Tapi dia tak ada ilmu untuk ni pam tayar ni. Kalau buat kek lapis Sarawak, dia champion. Kalau buat tom yum, dia champion. Tapi nak pegang benda tu pun tak tahu nak tolong lagu mana. Itu maksudnya tak ada ilmu, tak boleh nak tolong juga. Tapi kalau dia ada 4-4, apa dia? Wahdaniyah, dia seorang. Riang, kuat, kemah. Kemudian iradah, memang suka tolong orang. Masya Allah, ilmu pam tayar ni banyak tahun dah. Dia, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dah meninggal, nak tolong lagu mana? Nak minta tolong lagu mana? Lagu tu kita nak bagi supaya faham mudah. Kita bawa pada contoh manusia. Begitulah. Allah semua ada. Hanya Allah yang tunggal esa. Allah berkuasa. Allah berkehendak. Allah ada ilmu. Allah hidup. Tambah lagi 4 sifat ma'ani ini tidak bercerai tanggal. Tuan-tuan, cuba tengok 6, 7, 8, 9 tu. Kenapa tidak ada wahdaniyah kaunuhu wahidan? Perasan tak? Sebab kaunuhu itu hanyalah untuk sifat ma'ani sahaja. Kaunuhu itu hanya untuk sifat ma'ani. Kalau kita nak kata bahasa Arab, wahdaniyah kaunuhu wahidan, boleh. Ngam bahasa Arabnya tu. Tapi untuk sifat ini tak. Kerana
Wahdaniyah kita sebut itu sifat amrun i'tibari. Yang ma'ani itu adalah wujudi. Itu kembali baliklah yang kita belajar dulu. Sebab itu kaunuhu tu hanya untuk ma'ani. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Boleh? Kadang-kadang payah nak hafal. Kita bagi rumus macam mana nak hafal. Baik. La ilaha illallah. Tuhan yang sebenar itu ada dua ciri. Istighna dengan iftiqar. Macam mana nak hafal? Daripada atas ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Kemudian wahdaniyah sebelah iftiqar. Saya kalau mengajar di masjid negeri tu, saya guna begini. Kanan, kiri. Nah, 5, 5. 3, 4, 3. Agak-agak boleh ingat lagi tuan-tuan puan-puan. Para asatidah. Kanan kiri ya. Kanan dulu. 5, kiri 5. Tak payah tulis, tak apa. Nanti sekejap lagi lepas slide ni akan keluar. Ini saya alhamdulillah bila mengajar ni, alhamdulillah ada juga ilham-ilham yang sebegini. Boleh kita untuk kongsi-kongsikan ya. Sebab ni tak ada dalam kitab. Kadang-kadang sebahagian guru pun tak mengajar. Tapi ilham-ilham yang baik itu apa salahnya? Gitu ya. Baik. Kanan tadi dia ada kanan kiri ya. Untuk orang yang baru nak menghafal. Kalau orang dah expert tak apa. Memang yang ni memang payah. Kalau kita tak sungguh-sungguh memang payah nak hafal. Tapi guna kaedah nombor dulu. Kanan kiri. Kanan 5, kiri 5. Kanan 3, kiri 4. Kemudian 3. Boleh agak-agak? 5, 5, 3, 4, 3. Kanan dulu 5, kiri 5. Kemudian kanan 3, kiri 4. Kemudian 3. Apa maksud saya? Begini maksud saya. Baik, istighna 5. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Cukup 5 tu. Baru kita balik 5. 5 sebelah iftiqar. Oleh kerana wahdaniyah ni tak cukup dekat istighna, masuk kat sini. Bukan saja-saja masuk ni, kita dah cerita tadi tu, tapi ini hanya untuk mengingatkan. Wahdaniyah. Ada lagi, dia kena 5 kan? Kena tambah 4. Itu yang kita kena hafal daripada mula tu sampai ke bawah flow tu penting. Kita ikut saja 4. Qudrah, iradah, ilmun, hayah. Cukup 5. Jangan tambah lagi 6. Sebab kita dah hafal tadi 5, 5. Sebelah kanan mesti 3. Sama, basar, kalam. Kenapa tu nanti kita syarahkan. Kemudian kan kita kata sebelah tu 4. Kenapa 4? Sebab ada 4 sifat ma'ani, maka situlah 4 sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran sebab qudrah. Kaunuhu muridan sebab iradah. Kaunuhu aliman sebab ilmun. Kaunuhu hayyan sebab sifat hayah. Kita tahu sifat ma'nawiyah itu melengkapkan. Kita dengan sendirinya tahu walaupun tak ada warna hijau. Tuan-tuan tengok warna hijau tu memanglah senang. Kalau tak ada warna hijau pun kita dah tahu dah. Sebab ada sifat ma'ani situ berapa? 3. 3 jugalah sifat ma'nawiyah. Apa dia? Kaunuhu, letak je kaunuhu. Sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Masya Allah. Boleh hadirin? Baik. Saya nikan semula. Ya. Hafal dulu. 5 kanan, 5 kiri, 3 kanan, 4 kiri, 3 kiri. Ingat, 5, 5, 3, 4, 3. Kenapa? Ni 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Di sini 5. 1, walaupun dia bercampur nanti. Bercampur sifat salbiyah dengan ma'ani. Ni mesti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu. Kemudian 3. 1, 2, 3. Kemudian 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 3. Baik. Inilah dia sifat-sifat istighna, sifat-sifat iftiqar. Ditanya orang, kenapa Allah tidak berhajat kepada yang lain? Yang tidak perlu tadi itu. Sebab Allah ada 11 sifat. Contoh. Kenapa Allah tak perlu kepada yang lain untuk menjadikannya? Sebab Allah ada 5 sifat tadi itu kita bicarakan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Sama juga.
Allah ada sifat sama, basar, kalam. Kalaulah Allah, na'udzubillah, tidak boleh mendengar, mesti memerlukan Tuhan lain untuk menyembuhkan daripada pekak. Tak. Allah memang sudah sedia mendengar dengan sifat samanya. Begitu juga dengan basar. Allah tidak perlu, kalau Allah lah buta, Allah berhajat pada yang lain. Allah tak berhajat pada yang lain. Benar? Demikian juga kalam, kalau Allah bisu, Allah perlu tak? Pada Tuhan lain memang Allah sudah ada. Untuk melekatkan, memahamkan sifat itu tak bercerai tanggal, sentiasa Allah bersifat dengan sifat-sifat tiga tadi itu dengan kena letak kaunuhu. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Adapun iftiqar, yang lain mesti berhajat kepada Allah, sudah kita sebutkan tadi yang tayar pamcet tadi itu. Begitu juga kita fahami Allah sahaja yang tunggal. Sebab itu kita tak perlu yang lain. Mesti kita perlu pada Allah. Kerana Allah itu kuasa, kerana Allah itu iradah, kerana Allah itu ada sifat iradah, ada ilmu, ada hayat. Melekatkan semua empat sifat ini, kena ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat. Untuk mudah, kita hafalkan nombor ini. 5, 5, 3, 4, 3. Tuan-tuan, puan-puan kena dihafal daripada kanan ya. Selang-seli. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Boleh hafal? 5, 5, 3, 4, 3. Agak-agak saya padamkan sekejap. Saya padamkan sekejap. Oh, tak boleh lari. Baik, cuba. Tak apa. Saya padamkan ini. Cuba. 5, 5, 3, 4, 3. Kita mula dengan isyarat kanan ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Jangan kiri pula. Pasal cukuplah 5 tu nah. 5, 5, 3, 4, 3. Alhamdulillah. Boleh tuan-tuan? Kenapa tu? Saya letak lagi. Ini kan kita dah sebut tadi. Inilah namanya 5, 5, 3, 4, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka fahamlah kita Tuhan yang sebenar. Memang kita cerita sifat 20 juga. Tapi semuanya di bawah naungan dua kategori besar. Apa dia? Istighna dengan iftiqar. Dan rumusnya 5, 5, 3, 4, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tajuk yang terakhir adalah kita rangkumkan 50 akidah dalam uluhiyah tadi tu. Makna ketuhanan. Jadi makna ketuhanan ataupun uluhiyah tadi, jangan dilupa ada dua tadi. Istighna. Apa dia istighna? Tidak perlu. Allah tak perlu pada yang lain. Tidak perlu tadi tu. Bila Allah tidak perlu, ada 11 sifat. Tadi kan, lawannya 11 sifat, berapa? 22. Yang ini kena faham sedikit. Ada yang disebut sebagai lawazim. Ini sebagai tambahan. Ini sebagai tambahan. Tak ada lain daripada 11, lain daripada 20 sifat ya. Ini lawazim. Saya bagi kata kunci untuk kita senang faham. 3 je. Mencipta, faedah, kuasa. Memang sengaja saya bagi kata kunci saja supaya kita senang. Tapi tuan-tuan rujuk pada buku yang saya sebutkan tadi. Saya tengok dulu kat sini kalau ada buku tu. Buku tu namanya buku Ilmu Tauhid yang warna kuning, warna hijau tu. Maaf saya bercakap dengan kawan saya di studio. Warna hijau. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Cuba tolong. Maaf tuan-tuan, ini alang-alang baru nak ni. Yang sini. Itu yang tengah ni. Bukan? Tu. Maaf saya bercakap dengan kawan saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bukan apa, kawan saya terpaksa menyorok bawah, jangan tuan-tuan nampak. Maaf semua ya. Baik, inilah nama bukunya. Kalau boleh tuan-tuan mengaji dengan kita ni ya. Saya berbicara ni ringkas-ringkas je. Tapi semua ada dalam kitab ni. Malah kitab ni kelebihannya bukan cerita tentang Allah dengan Nabi je. Tapi 6 rukun iman semua ada kat sini. Ini antara buku saya yang dekat pada hati saya lah. Sebab saya mengarang buku ni ambil masa panjang betul.
nak terjemah yang dalam Arab, kemudian yang Jawi itu ada dalamnya semua ya. Tapi yang saya kata mencipta, faedah, kuasa, saya buat rumusan saja begini. Lawazim adalah sesuatu yang ada kaitan dengan perbahasan istighna. Apa dia istighna tadi itu? Istighna tidak perlu. Allah tidak berhajat kepada yang lain. Lawazimnya satu. Mencipta. Harus sahaja Allah mencipta. Bukan wajib. Harus sahaja yang kita sebutkan tadi itu. Jadi Allah mencipta. Jadi Allah ketika mencipta tak perlu pada yang lain. Itu maksudnya poinnya. Lawannya wajib. Setiap satu ada lawan kita. Kita kata harus sahaja Allah mencipta. Apa lawannya? Lawannya wajib Allah mencipta. Ataupun lawannya mustahil Allah mencipta. Itu satu. Yang kedua, faedah. Allah tidak mengambil faedah atas makhluk. Allah menjadikan kita ni bukan nak menjadikan, bukan supaya Allah lebih hebat. Tak. Kita solat ini bukan nak jadikan kemahakuasaan Allah lebih tinggi. Tidak. Kalau kita berzikir, baca Quran, bukan bermaksud Allah makin meningkat kehebatan. Tidak. Allah tak perlu tu. Allah tidak perlu semua sebab Allah kaya. Tidak ada yang nak menambahkan kekayaan Allah, kehebatan Allah. Even menguranginya lagilah tidak. Allah tidak berhajat. Walau seluruh umat tidak solat, walau seluruh umat tidak baca Quran, walau seluruh umat buat dosa dan sebagainya, tak ada mengurangkan sedikit pun kemahakuasaan Allah. Karena itu, apapun yang Allah lakukan pada makhluk, faedahnya kembali pada makhluk, bukan faedahnya kembali pada Allah. Dulu pernah saya sebutkan bahawa ketika ulama menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dulu pernah saya sebut. Nanti saya akan bawa perbincangan ini pada pertemuan yang terakhir bulan 11 nanti insya-Allah. Sedikit ya. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan jinna wal ins, jin dan manusia, illa liya'budun, melainkan liya'budun. Liya'budun tu ada tafsirannya tu. Liya'buduni bukan liya'buduna. Lam itu kalau kita terjemah dengan lil illah, dia akan jadi kerana. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia, melainkan kerana ya'buduni, mereka menyembahku. Di situ kalau kita belajar tauhid, seolah-olah Allah ambil faedah. Apa dia? Allah ciptakan jin dan manusia, faedahnya supaya mereka menyembah Allah. Itu. Untuk tafsiran orang awam, orang yang baru belajar agama, boleh. Tapi untuk secara tahqiq, itu kurang tepat. Sebab kita sebutkan tadi, Allah tidak mengambil faedah daripada ibadah tadi itu. Bagaimana? Kata ulama tauhid, tidak kita sebut lam itu lit ta'lil, kerana, bukan. Lam itu bukan lil illah, lit ta'lil, bukan. Tetapi lam ini ada dua. Satu, lil hikmah. Untuk hikmah. Sehingga terjemahannya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka mendapat hikmah dalam ibadah mereka kepada Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya dekatkan diri pada Allah, hikmahnya lebih tenang, hikmahnya mengakui Allah Maha Kuasa. Jadi hikmah tadi tu faedahnya kembali pada makhluk, bukan kembali pada Allah. Itu satu. Yang kedua, lam itu lis-sayrurah. Lam untuk sayrurah. Sayrurah maksud memberi peluang. Sehingga ditafsirkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan memberi peluang untuk mereka beribadah sehingga mereka mendapat faedah daripada ibadah itu. Bukan Allah yang dapat faedah itu. Jadi peluang beribadah, mereka pun dapat ketenangan macam tadi juga. Mereka dapat kedekatan, mereka dapat rezeki. Gitu. Itu secara tahqiq. Jadi tuan-tuan tengoklah. Puan-puan, para asatidah, kalau kita di masjid tu tengoklah, kalau orang awam, tak perlu cara yang kita bicarakan sekarang ni pun tak apa. Tapi paling bagus kita cerita dua-dua. Cara tadi, kenapa li ta'lil ataupun lil hadaf, ghayah, yang untuk kerana li ta'lil tadi tu. Untuk orang awam, untuk orang yang tahqiq, tidak. Bukan kerana li ta'lil, bukan kerana lil hadaf, bukan kerana lil ghayah, tetapi dua. Lil hikmah, lam tu untuk lam hikmah dengan lam as-sayrurah. Itu satu. Baik, yang ketiga kuasa. Kuasa ni makhluk
tidak boleh memberi bekas dengan kuasa. Di sini cerita makhluk sedikit. Kenapa? Allah tidak berhajat kepada makhluk. Sebab makhluk itu tidak boleh bagi bekas dengan kuasanya. Apa maksud kuasanya? Tumbuk, sakit. Dengan kuasa tumbuk tu jadi sakit. Itu kuasa. Masak tu dia jadi memasak. Memasak tu jadi masak apa tu, tom yum tu. Kerana masak. Itu kerana kuasa. Jadi makhluk tidak boleh memberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Allah. Gitu. Jadi Allah tidak perlu pada makhluk. Sebab makhluk tidak memberi kuasa. Apa lawannya? Makhluk memberi kuasa. Gitu saja. Kena? Baik. Sekarang mari kita lihat 28. Macam mana tu? 11 lawan 11, 22. 3 lawan 3, berapa? 6. Jadi campur. Campurnya jadi 20. 28. Baik. Sekarang cuba kita lihat sebelah pula. Iftiqar, 11 sifat. Diperlukan. Maksud Allah diperlukan. Kenapa? Sebab Allah ada 9 sifat. Lawannya Allah tidak diperlukan. Tu jadi 9 sifat, 18. Tapi ada lawazim. Tuan-tuan, pengalaman saya ya, lawazim kena hafal sikitlah. Macam mana cara menghafal? Saya nak bagi sedikit cara kongsi hafal tu. Caranya adalah kita ulang-ulang. Ulang-ulang. Apa dia? Mencipta faedah kuasa. Mencipta faedah kuasa. Kalau tuan-tuan cara melankonik, ambil MFK. 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 Mencipta faedah kuasa. Terpulang masing-masinglah caranya. Tapi satu lagi lawazim sebelah kiri tu nak kena ingat juga. Ada 2. Baharu tabiat. Apa maksud? Semua kita ini baharu. Sebab itu kita perlu pada Allah. Tu. Apa lawannya? Lawannya kita ini tidak baharu. Tu lawan lawazim tu. Baik. Satu lagi tabiat. Makhluk tidak boleh memberi kesan dengan tabiatnya. Contoh. Api itu kan panas. Tabiat panas tu memanaskan. Tak. Allah yang memanaskan. Pisau itu tajam. Tajam itu tabiatnya memotong. Hakikatnya yang memotongnya Allah. Bukti apa? Bukti api Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim kan Raja Namrud ataupun Raja Namarud, ada bacaannya 2. Nak bakarkan Nabi Ibrahim dalam api yang besar. Ada riwayat, tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab Hilyatul Awliya. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani menyebut, dikatakan Nabi Ibrahim ketika nak dilemparkan ke dalam api, beliau membaca dengan 2 riwayat. Satu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Riwayat yang lain, hasbiyallah. Tadi jamak, ini mufrad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Ada riwayat yang lain, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku. Apapun, poinnya adalah kita beramalkan itu. Ulama-ulama pesan di akhir zaman ini terutama sekali, sebolehnya janganlah kita lupa beramal hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Antaranya As-Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Kami dapat juga ijazah ini. Kalau tuan-tuan nak amalkan juga, silakan ya. Kalau kita ada hajat yang besar-besar, perlu sangat-sangat, maka cari tempat yang sunyi di rumah itulah. Kalau kita solat hajat lebih bagus, dan wangikan tempat tu dengan bakhur, dengan apa-apa yang wangi-wangi lah, minyak wangi pun boleh. Ayo kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali non-stop. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis 450, mintalah doa. Ini amalan para alim ulama. Sebab Nabi Ibrahim tadi tu. Tapi ini kembali juga kepada keyakinan. Bila kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, mesti keimanan kena mantap, jangan ragu-ragu. Jadi siapa yang nak beramal, kita ijazahkan amalan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali sebagai amalan harian atau ketika ada hajat yang besar-besar. Gitu ya. Diamalkan setiap hari lagi bagus. Walaupun kita tak ada hajat, memang kita berharap pada Allah daripada melindungi kita daripada kezaliman orang dan sebagainya. Dan hajat-hajat kita. Baik.
Baharu maksudnya makhluk ini baharu. Baharu bukan lawan lama. Baharu maksudnya baru ada. Iaitu hadith. Lawannya qadim, sedia ada. Maka makhluk baru ada. Itu lawazim. Bila makhluk tu baru ada, sebab itu kita perlu pada Allah. Makhluk berhajat pada Allah. Lawannya makhluk itu qadim. Yang kedua tabiat. Tabiat tadi, tabiat makhluk tu boleh memberi kesan. Contohnya api boleh membakar. Api boleh memanaskan. Ketajaman itu boleh memotong. Tak, hakikatnya siapa yang memanaskan? Allah. Siapa yang membakarkan? Allah. Nabi Ibrahim kan masuk dalam api yang besar itu. Tak boleh nak hampir sebab berat panas sangat sampai diguna majanik. Majanik didirikan, dipacakkan dua kayu, kemudian seperti getah ataupun tali, seperti lastik, dan Nabi Ibrahim dihumban begitu. Dengan kuasanya Allah, Allah berfirman kepada api, qul, ya qulna, kami mengatakan, firmankan, ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah kamu, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatlah Nabi Ibrahim. Nah, gitu. Bukan sejuk saja tapi tak selamat, sebab ada orang meninggal kerana kesejukan. Nah, orang yang naik gunung tu kan ada yang meninggal tu kerana kesejukan. Jadi sebab itu kata ulama, kalaulah Allah tidak sebut salaman, mungkin Nabi Ibrahim akan meninggal. Jadi Allah sebut qulna ya narukuni bardan. Bardan tak cukup situ, wasalaman ala Ibrahim. Ada tafsirnya ya. Baik, dan semuanya itu 22. 22 campur 28, itulah aqidah. Tuan-tuan, ini berbeza dengan yang hari itu tu. Berbeza dengan sifat Allah yang wajib 20, lawannya 21 harus 41. Yang wajib bagi Nabi secara tafsir 4, mustahil 4, harus 1, 9. Jadi 41 campur 9, 50. Itu lain. Ini lain pula ni. Ini lain pula. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Begitulah yang disebutkan sebagai apa dia komponen-komponen yang ada di dalam uluhiyah untuk dapat 50 akidah lagi. Nah, yang tadi kita dah 50 akidah dah. Yang ini 50 akidah pula. Itu bila kita fahami tentang istighna dengan iftiqar. Baik. Maka apa kesimpulan? Kesimpulannya ada kita ini yang tadi juga. Sama juga. Ini secara ceraian saja. Yang kata 50 tu ya. Kan sifat tadi tu kita sebut 5, 3, 4, 3. Kan kita susun. Jadi sini 5, 3, 3. 5, 3, 3 kan 11. Lawannya 11. Lawazim 3. Lawannya 3, 28. Yang diperlukan tu kan tadi ada 9. Kita sebut tadi ya. Lawan 9. Lawazim 2. Lawan 2. Begitulah juga menghasilkan 22, 28, 50. Kesimpulan. Nanti bila kita berzikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan. Maksud, tiada Tuhan yang sebenar, tidak termasuk Allah ya. Baru kita isbat, ternafi, intifa adanya Tuhan sebenar, kita isbatkan. Allah. Allah Tuhan. Allah sahajalah Tuhan yang sebenar yang ada. Ini adalah suatu iqrar yang menafikan ketuhanan selain Allah. Tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah. Tapi jangan nafi je, isbat. Mengisbatkan ketuhanan bagi Allah. Maka lengkaplah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru sedap. Saya bagi contoh satu tuan-tuan. Tom yum. Kalau kita makan tom yum, sedap kan? Sedap. Kita tak tahu tu. Orang yang buat tu. Dia tahu tu yang buat. Yang buat tu yang kata tom yum tu. Kat mana? Cari daging yang fresh. Tambah lagi kalau tom yum campur. Apa dia? Ayam, daging, udang. Apa benda tu tak nampak perkataan sekarang. Sotong tak mai. Nah, kemudian orang yang buat tu dia tahu ayam di mana nak dapat yang fresh 4-4 ni. Kemudian ayam potong bawah. Kan nak buat tom yum, dia tak boleh potong 4, besar sangat. Potong halus. Kemudian daging, lagu mana nak iris. Nah, kemudian ingredient lain lah. Bila ayak dah mengerdak, ayak ni dah mendidih, nak buah apa lu? Jangan buah sotong lu. Sotong sekejap dia jadi getah sekejap. Lepas dia jadi kecut. Sama juga dengan
udang jadi halus kecut. Dia mesti ada cara dia. Apa dia? Daging dululah, pasal daging ni keras. Kemudian masuk ayam, kemudian nak masuk apa. Gitulah. Dia tahu tu kat mana paste, kat mana bubur limau purut ke ataupun daun dia tu. Kita makan saja, makan sedap. Kita tak tahu nak buat lagu mana. Ni. Lah kita belajar chef ni. Ni, la ilaha Tuhan sebenar tu apa? Ada istighna, ada iftiqar. Istighna ni apa? Ada 11 sifat. Ni ada berapa iftiqar? 9. Ada lawazim. Bila kita ratib tu, la ilaha illallah. Ingat satu je. Tuhan sebenar. Tuhan sebenar tu apa? Mai keluar harta. Tu baru nama ilmu dalam dada. Barulah bila kita sebut kalimah Allah, insya-Allah gemetar hati kita. Sebab kita tahu ada istighna, ada iftiqar. Bahawa istighna ada apa? Sebagai contoh ta'aqiq sebelum kita balik. Bagaimana satu kalimah itu hidup. Kalimah Haji Jol bagi saya tak sama dengan tuan-tuan. Contoh dalam satu stadium, penceramah terkenal, saya dengar ada 5,000 orang, tiba-tiba penceramah tu kata, tadi saya jumpa Haji Joy. Mesti saya yang paling hairan. Ayah saya tu. Orang lain tak tahu apa. Haji Joy seorang yang baik. Saya pun dengar lagi. Tadi nak mengantuk tak jadi. Dia sebut baik. Memang sungguh membesarkan kami. 9 orang adik-beradik. Nelayan saja pak saya. Dia pun sebut lagi Haji Joy orang yang baik. Saya duduk di Semenanjung ni akan terbayang muka pak saya lah. Dekat Sarawak. Dan saya dah terbayang kerut lagu mana, gigi lagu mana, sosok tubuh lagu mana. Tak mustahil saya menangis. Tak mustahil. Sebab tu bapak saya kenal. Kata. Itu maksud kalimah Haji Joy itu ada roh bagi saya. Tapi tidak pada yang lain. Sama tuan-tuan. Jadi kita mengaji kalimah ni, bau sedap bila kita zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan bawa erti tapi bawa makna, mafhum, maksud dan murad. Allah Tuhan sebenar. Tuhan sebenar tu ada 2 ciri. Istighna, iftiqar dan huraian-huraian tadi. Baru sedap. Lagu mana kita kena mengaji jugalah. Ini baru sikit, dia ada panjang lagi. InsyaAllah pertemuan akan datang. Saya akan ceritakan tentang nubuah pula Nabi secara laju dan kita selitkan sedikit dengan sifat ta'alluq dan kita khatam pengajian itu insyaAllah. Terima kasih semua. Mohon maaf. Kita jumpa lagi insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sesi insya-Allah. Ini saya mungkin mengarah kepada dia tidak benar akan sahabat-sahabat yakin dan juga khususnya ingin bagi dan seluruh ingin kita sahabat dan juga terima kasih kepada peserta yang sekiranya ini itu studi yang jadi mudah-mudahan kita berjumpa pada studi yang insyaAllah. Jadi segala ilmu dan nasihat yang kita dapat pada hari ini jadi akhir kata daripada saya sebelum kita dapat ini saya dapat katakan jadi kalau nak dapatkan kepada semua peserta tadi kita akan berikan usia yang akan berkemudian itu nanti terakhir akan berikan nombor telefon jadi untuk bukti mendapat pembelian tangan insyaAllah. Baik, akhir kata terima kasih lagi untuk Allah kita berjumpa pada sisi yang kita insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladhina amanu wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.